Baik. Ba'da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala an. Kata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu dia. Pasal yang ke-8, tajuk berkaitan iaitu membesarkan diri. Tajuk membesarkan diri muka surat 66. Cuba 66 kat bawah. Kita dah selesai tajuk berkaitan tentang dunia hari itu. Dan terakhir kita telah baca iaitu halaluha hisabun wa haramuhan nar. Iaitu dunia itu yang halalnya akan dikira satu persatu, wa haramuha, dan haramnya iaitu perkara-perkara yang haram di dalam dunia ini, maka nerakalah tempatnya. Dan hari ini kita masuk satu tajuk yang baru. Tajuk iaitu membesarkan diri, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya dipanggil al-kibriya ataupun takabur. Al-kibriya ataupun takabur. 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 Kibriya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita pada hari ini iaitu tajuk yang dinamakan dalam bahasa Melayunya iaitu membesarkan diri. Baik, membesarkan diri ini kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kita akan jumpa dua perkataan yang dikaitkan dengan membesarkan diri. Yang pertama sekali kita sebut sebagai takabur. Takabur ni adalah membesarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan datang daripada kalimah takabur ini iaitu kalimah kabura. Kabura ni iaitu orang yang membesarkan. Kabura makhtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Contoh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu bercakap pada benda yang kamu tak buat? Kabura makhtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya sungguh besar di sisi Allah orang yang bercakap pada apa yang dia tak buat. Baik, maka kabura orang yang membesarkan. Permulaan dia datang daripada orang yang amat besar, iaitu perkara yang dinamakan sebagai kabur, kataan besar, ataupun dalam istilah yang lain disebut kabir, yang besar. Dan begitu datang daripada dua kalimah ini, kalimah takabur, iaitu orang yang membesarkan, ataupun orang yang membesar-besarkan diri dia ataupun perkara-perkara yang ada di sekitar dia. Dan orang yang membesar-besarkan ini dijadikan sifat, maka sifat ini kita panggil kibriya. Sifat ataupun yang ada pada seseorang, bila mana mereka takabur, maka mereka masuk di dalam kategori orang-orang yang al-kibriya, orang-orang yang takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, perkataan takabur, sifat takabur ini adalah sifat yang ada pada Allah, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat yang wajib bagi Allah, apa dia antara sifat-sifat wajib bagi Allah? Kita dah belajar ilmu akidah dengan Ustaz Fadil. Sifat wajib bagi Allah apa dia? Antaranya, di antara nama-nama Allah yang kita ada 99 nama itu, salah satunya yang berkaitan dalam bab takabur. Apa ingat? Mutakabbirun jabbar ataupun mutakabbir. Okey, mutakabbir. Maka mutakabbir ni orang yang ni sifat kibriya, ni sifat orangnya dinamakan mutakabbir. Kalau orang tu orang yang takabur, kita tambahkan satu perkataan lagi, kita panggil mutakabbir. Mutakabbir. Mutakabbirun. Maka mutakabbirun orang yang bersifat dengan sifat takabur tadi.
tuan mempunyai badan. Baik. Maka kita katakan sifat yang wajib bagi Allah adalah mutakabbir. Adapun bagi manusia, benda yang wajib bagi Allah tetapi mustahil ataupun kita katakan haram, sifat ini ada pada manusia, iaitu sifat takabur. Sama sebagaimana kita katakan Allah sebut dalam Al-Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Apa maksud dia? Maha suci Tuhan. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah sebutkan nama-nama pujian-pujian bagi Allah. Apa tujuan Allah puji diri dia? Karena Allah layak dipuji dan Allah nak kita, dan dia nak ajar kita, kamu kena puji aku. Adapun manusia nak puji manusia, dia nak minta manusia yang lain puji kepada dia, maka kat sini ada beberapa andaian. Yang pertama, orang yang minta diri dia supaya dipuji, tak mustahil orang ni dia akan masuk dalam bab kibriya. Ataupun orang yang nak mengambil tempat Allah dalam bab sifat-sifat yang wajib ada pada Allah, maka mereka akan kena penyakit-penyakit yang kita katakan sebagai orang yang mengambil sifat-sifat yang wajib bagi Allah tapi dia letakkan bagi diri dia sifat yang tak boleh ada pada manusia. Maka orang yang takabur ni, kita katakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah sebut kabura mahtan 'indallah, maka amat besar di sisi Allah, iaitu dosa bagi orang yang takabur. Baik. Yang kedua, bila mana kita cakap berkaitan takabur, antara selain daripada Allah yang bersifat dengan sifat wajib bagi Allah kena ada sifat takabur. Ada tak makhluk yang lain bersifat dengan sifat takabur? Asal usul takabur ni datang daripada siapa? Datang daripada iblis. Bila berlakunya sifat takabur ini? Berlaku ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan Adam alaihi salam. Wa in qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah kat dalam Al-Quran, ketika mana kami berkata kami nak jadikan di atas muka bumi Allah ini seorang khalifah, maka apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau nak jadikan makhluk ke atas muka bumi Allah ini, sedangkan sebelum ini dah ada makhluk yang duduk menginap tetapi mereka melakukan kerosakan? Siapa yang cakap? Malaikat. Waktu bercakap tu takabur ke lagi? Takabur tak lagi? Belum lagi. Belum lagi, hanya mempersoalkan. Baik, bila mana Allah dah jadikan, apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika mana kami berkata kepada para malaikat keseluruhannya, sujudlah kamu kepada Adam illa iblis. Maknanya asal usul iblis ini adalah datang daripada keturunan apa? Keturunan yang baik, keturunan malaikat. Malaikat ni siapa malaikat? Disebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni iaitu makhluk yang sama sekali tak melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan setiap perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Permulaan kebiasaan orang yang takabur ni, dia bermula dalam keadaan yang baik. Orang yang takabur dia bermula dalam keadaan yang baik, sebagaimana bermulanya takabur iblis berasal daripada sifat yang baik. Apa sifat yang baik? Yang pertama sekali sifat yang ada pada iblis, yang dia rasakan diri dia baik. Apa dia kata? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, engkau jadikan manusia itu daripada tanah, engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan manusia itu daripada tanah. Maka bagaimana benda yang lebih mulia nak bersujud kepada benda yang lebih lemah daripada kemuliaan yang ada pada aku? Maknanya orang yang mengidap penyakit kibria ni kebiasaannya adalah orang-orang yang ada kelebihan, orang yang lebih daripada orang-orang yang baik. Dia akan datang penyakit-penyakit ini kepada mereka hasil daripada hasutan syaitan. Baik. Kemudian sambungan Allah sebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka aba, enggan iblis tadi untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wastakbara, kemudian dia rasa takabur. Wa kana minal kafirin, adalah orang yang takabur ataupun iblis tadi terdiri daripada orang-orang yang kafir. Apa maksud kafir? Kufur, ingkar, tak nak
maksud takabur? Apa maksud aba? Aba enggan. Takabur disebut, saya tuliskan satu kata ada. Aba wastakbara. Aba wastakbara. Wastakbara. Okey. Wa kana minal kafirin. Kafirin. Okey, baik. 3 perkataan yang ada pada sifat yang ada pada iblis. Okey, yang pertama, aba. Dia enggan. Apa maksud enggan? Enggan ni orang yang dah dibuka kepada diperintahkan. Orang yang enggan ni orang yang bila mana disuruh, bila mana diperintahkan, bila mana kebenaran itu berada di hadapan mata dia, terpampang kat depan mata dia, tapi dia tak nak ikut. Contoh sebagaimana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullun nas yadkhulunal jannah illa man aba. Semua manusia ni kena masuk ke dalam syurga. Semua manusia akan masuk ke dalam syurga. Apa yang cakap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullun nas yadkhulunal jannah illa man aba. Semua manusia masuk ke dalam syurga, melainkan orang yang tak nak masuk ke dalam syurga. Qalu ya Rasulullah, maka berkata sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan, yang tak peduli, yang tak nak masuk, keras sangat hati dia. Maknanya Nabi dah ceritakan begini jalan ke syurga, tapi dia enggan. Apa jawab Nabi? Sifat-sifat orang yang tak nak, yang enggan ni. Maka Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fa huwa man aba. Siapa yang taat padaku, dialah orang yang masuk syurga. Siapa yang enggan, dia menolak apa yang aku bawa, enggan, maka merekalah orang-orang yang dinamakan orang-orang yang aba. Maknanya yang pertama sekali lahir daripada penyakit kibirah ni dipunca kerana keengganan, tak nak, keengganan untuk patuh, keengganan untuk ikut walaupun dia mengetahui tentang kebenaran yang dah pun ada dekat depan dia, disebabkan oleh kerana wastakbara. Kalimah istighfar ataupun astakbara ni dia ada satu huruf kat sini dalam bahasa Arab, dia ada huruf sin. Siapa yang belajar bahasa Arab, apa maksud huruf sin kat depan tu? Asal kita cerita dalam perkataan takabur ni datang daripada kalimah kabura, tiba-tiba kat sini ada wastakbara sin. Minta. Okey, yang pertama kita terjemahkan dengan dia minta. Okey, yang keduanya pula dia berusaha, dia pergi cari jalan. Maknanya orang yang takabur ni dia minta orang supaya apa? Supaya besarkan diri dia. Okey. Kemudian dia tonjolkan dan dia nak sangat-sangat supaya diri dia ni dibesarkan. Minta maaf cakap, saya pernah jadi satu kali itu saya jadi penterjemah kat satu tempat. Yang datang kat dalam tu ramai-ramai antaranya VIP. Jadi saya pun tak tahu, saya kenal dia VIP itu, tapi kita tak tahu macam mana dia punya protokol nak sebut nama siapa terlebih dahulu. Maka VIP ni datang dan kata, okey Ustaz jadi pengurusi. Okey Ustaz sebut macam ni. Yang pertama Ustaz kena sebut nama saya. Okey, nama saya. Saya pun tulis nama dia Datuk sekian-sekian. Dia kata jangan, nama saya ada Datuk Wira, awak kena sebut Datuk Wira. Okey, Datuk Wira. Okey, kemudian awak tak, isteri saya pun awak kena sebut juga. Okey, Datin Wira. Okey, sebut Datin Wira satu pun satu. Baik. Rasa-rasa masuk takabur tak macam tu? Boleh tak masuk takabur? Masuk takabur tak? Atas orang yang dia sebut tadi itulah. Kalau dia rasa tujuan dia minta tadi untuk dia nak berbangga dengan pangkat yang dia ada, dia masuk dalam kategori takabur. Tapi kalau hanya sekadar protokol, kita katakan benda yang kena ikut, contohnya sebab dia minta, maka itu mungkin tak ada apa masalah. Tapi kalau niat asal awal daripada dia sendiri yang nak diri dia ni dibesarkan, maka dia masuk dalam takabur. Sebab tu dalam bab takabur ni kadang-kala boleh dinilai pada perbuatan. Tapi walau dia buat sekalipun, kita tak boleh terus nak hukum orang tu adalah orang yang takabur, kerana penyakit takabur ni penyakit yang datang daripada hati. Sebab tu dalam ni disebut astakbara ataupun istighfar. Dia minta orang supaya membesarkan dia. Wa kana minal kafirin. Adapun orang-orang dua ni yang ada penyakit enggan, tak nak, dan juga penyakit minta orang supaya membesarkan diri dia, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang kafir. Kenapa mereka termasuk di kalangan orang yang kafir? Yang pertama kita sebut kerana penyakit sifat takabur adalah sifat yang ada pada Allah.
manusia tidak boleh sama mempunyai sifat yang ada pada Allah. Baik, kemudian yang keduanya pula, sifat ini adalah sifat syaitan ataupun sifat iblis. Sebab itu dimasukkan mereka di antara orang-orang yang kafir. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung balik apa dia kata kat dalam ni. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab, membesarkan diri kelakuan yang dicela. Orang yang membesarkan diri mereka, minta diri mereka dibesarkan ataupun dimuliakan, maka mereka ini termasuk di antara kelakuan yang dicela. Baik, ketahuilah bahawa membesarkan diri itu bila dia melihat dirinya lebih daripada orang yang lain dari sudut kesempurnaan sifat. Kita dah rasa diri kita ni dah cukup hebat nak dibandingkan dengan orang yang lain. Yang pertama, kehebatan manusia ni, kehebatan pada pangkat. Mungkin kehebatan yang kedua disebabkan oleh kerana keturunan. Saya orang Melaka, keturunan Hang Tuah. Sila hormati saya sebagai panglima contohnya. Okey, baik. Kemudiannya pula, membesarkan diri itu juga boleh datang daripada, kita katakan mungkin daripada harta benda yang dia ada. Kemudian yang keempatnya pula, membesarkan diri itu boleh datang daripada apa? Kekayaan. Okey, mungkin boleh datang juga daripada apa? Kelebihan yang lain. Boleh tak seorang ustaz ada tak penyakit takabur pada seorang ustaz? Ada. Boleh kena kepada seorang ustaz, boleh kena kepada seorang cikgu, boleh kena kepada seorang pegawai, boleh kena kepada Pak Haji, semua orang. Dia kata orang tulis nama, tambah depan, kat depan tu tambah apa cik? Tambah Haji, saya dah pergi Haji dah. Haji. Okey, apa tujuan? Supaya dengan title tadi orang pandang dia dengan satu pandangan yang lain. Contohnya kita ustaz. Okey, saya ustaz. Tolong sebut nama saya dengan panggilan ya ustaz ataupun panggilan ustaz dan sebagainya dengan berbesar diri. Ataupun orang yang ada title-title yang tertentu contohnya. Tapi bukan nak katakan orang yang menggunakan title itu takabur, tak semestinya. Tapi kalau kita nak supaya orang besarkan diri kita dengan title yang kita ada, tak mustahil kita akan masuk dalam bab ni. Baik, maka dia kata bila dia melihat dirinya lebih daripada orang lain dari sudut kesempurnaan sifat, dan ia melihat orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Adapun kita rasa alhamdulillah, maknanya aku sekarang ni dah dapat dampingkan diri dengan masjid. Dia rasa tak diri dia ada kelebihan. Rasa alhamdulillah, dulunya aku jahil, sekarang aku dah berilmu. Takabur tak orang ni? Dia tak takabur. Bila dia jadi takabur, alhamdulillah, aku sekarang ni dah jadi orang yang berilmu, engkau yang bengong, yang bodoh. Okay. Itu maksudnya, itu dah start takabur. Bila datangnya takabur? Bila mana? Adanya perbandingan. Kalau tak ada perbandingan, sekadar merasakan alhamdulillah ala kulli halin, ala kulli ni'matin, aku ucap puji sangat-sangat ke Allah atas segala nikmat yang aku bagi. Yang pertama, Allah berikan rezeki kat dunia ni. Yang kedua, Allah berikan segala-galanya ke aku, keistimewaan yang lain. Sekadar begitu tidak dinamakan takabur. Cakap seorang-seorang duduk depan cermin, cantik juga aku. Tidak takabur. Okey, baik. Masak seorang-seorang makan. Pergi beli Maggi dekat Maidin. Balik rumah masak Maggi, sedap juga aku masak Maggi. Okey, tidak dinamakan takabur kalau seorang-seorang. Bila jadi takabur? Bila adanya perbandingan, bila ada dua orang, ataupun bila minta benda yang lain untuk tengok, pandang kita ataupun angkat kita, barulah dia akan jadi takabur. Syok sendiri tidak dinamakan takabur. Salah tak syok sendiri? Salah. Ada satu istilah yang lain, kita tak panggil takabur, kita panggil kalimah al-ajbu ataupun ujub. Ini yang syok sendiri. Perasaan ni ada satu perkataan yang lain, dia panggil ujub, penyakit ujub. Penyakit ujub ni bahaya dia antara kita kata permulaan untuk pergi kepada riak, dan permulaan untuk pergi kepada takabur. Kerana bermula penyakit daripada penyakit ujub. Ujub ni dia syok seorang-seorang. Okey, contohnya dia cantik, pakai pakaian pun cantik juga, duduk kat depan cermin, senyum seorang-seorang, cara senyumnya, cara berjalannya, cara lenggoknya seorang-seorang. Itu penyakit ujub mula-mula. Okey, baik. Selagi mana penyakit ni duduk kat dalam rumah, dia seorang-seorang yang tahu, tak ada apa-apa lagi. Okey, bila keluar penyakit ujub ni, keluar dekat luar, apa akan berlaku?
Okey, contohnya masuk dalam bab ibadat, dia akan jatuh dalam bab riya. Kemudiannya pula kalau masuk dalam bab-bab yang bukan ibadat, dia akan jadi takabur. Kita dah cerita dah sebelum ni riya. Apa maksud riya? Riya ni menunjuk ke orang. Okey, menunjuk yang macam mana? Contoh kita kata, adakah menunjuk langsir baru ke orang dinamakan riya? Tidak. Tapi boleh tak menunjuk langsir baru pada orang tu jadi takabur? Boleh jadi takabur. Sebab tu kita kata, kalau sekiranya dalam bab ibadat, dia akan jatuh dalam bab riya. Kalau dalam bab dunia, dia akan datang dalam bab takabur ni. Sebab tu ni cara macam mana itu. Sebab tu saya katakan tidak semua riak itu haram, tetapi kadang-kadang riak yang tak haram ini boleh membawa kita kepada takabur yang asalnya bermula daripada kalimah ujub, rasa syok dengan diri sendiri, rasa berbangga dengan apa yang kita ada, maka dia akan pergi kepada riak. Daripada riak itu dia akan datang pula penyakit takabur. Contohnya kita katakan seorang yang ada langsir baru, seorang yang ada rumah baru, seorang yang ada kereta baru. Dia kata, aku tunggu sekejap kat rumah, aku nak datang ke rumah. Ada apa? Aku tunggulah sekejap, aku nak bawa kau pergi jalan. Kita pun datang. Cik Hon, satu kampung dengar. Beli kereta Viva je pun. Okey, panggil kawan dia, cantik tak kereta aku? Kawan kita pun pujilah cantik, kita pun berbangga dalam hati. Salah tak salah? Tak salah. Okay. Berbangga pada bab dunia ni sekadar macam tu tak salah. Bila yang jadi salah, dia kata engkau apa dah? Daripada dulu sampai ke sekarang ni jalan kaki. Kau tengok aku hasil daripada masuk MLM. Okey, aku dah dapat kerja ni bang. Contohnya, start saja perbandingan, dia akan jatuh dalam bab mula masuk dalam bab riya ataupun takabur. Okey, baik. Kalau masuk pula dalam bab ibadat, jomlah pergi ke Aqra. Okey, jomlah pergi ke Aqra. Minta maaf lah, aku sibuk jaga anak-anak sekolah dulu nak pergi. Engkau ni memang kau tengok aku dah kata daripada dah berapa tahun aku pergi kat Aqra, macam-macam aku dapat. Kawan-kawannya aku dah jadi alim daripada engkau. Engkau ni jahil contohnya. Okey, itu dah start. Apa jadi? Dia masuk dalam bab riya. Okey, dalam bab riya. Bila dibandingkan, maka bermula penyakit-penyakit ini takabur ataupun riya. Itu cara bagaimana kita nak kesan. Ala kulihan orang yang duduk diam-diam, dia pakai jubah ataupun dia duduk diam-diam saja pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita dah hati riak tu. Okey, baik. Boleh tak boleh nak hukum macam tu? Tak boleh. Kerana benda riak ni, benda takabur ni, walaupun nampak pada zahir, tapi tak boleh dihukumkan dengan mata kasar. Kita tak boleh nak hukumkan dengan mata kasar. Kerana apa? Kerana penyakit ni bermula daripada hati. Bagaimana kata Nabi SAW, nahnu qaumun nahkum bil-zawahir. Kami kaum yang hanya mampu tengok pada zahir. Wallahu yatawalla bisarair. Adapun Allah dah yang yang menentukan apa yang ada kat dalam hati manusia. Baik. Dalam Al-Quran ada satu ayat Allah sebut. Wa hussila ma fis sudur. Ayat sebelum tu boleh? Wa idza bu'sira ma fil qubur. Dan bila mana dibongkarkan kubur-kubur manusia ketika mana hari ditiup sangkakala. Sangkakala yang pertama semua mati, sangkakala yang kedua semua dibangkitkan kembali. Apa berlaku waktu itu? Dibongkarkan semua kubur-kubur, dikeluarkan semua mayat-mayat yang dah meninggal. Wa hussila ma fis sudur. Maka Allah akan bongkarkan juga bukan sekadar kubur, bahkan benda yang terdapat kat dalam hati. Kita mungkin akan berkata, tak buat pun. Zahir engkau tak buat, tapi hati engkau buat. Engkau minta dan engkau takabur, engkau ada perasaan-perasaan yang macam tu. Maka wa hussila ma fis sudur ni benda-benda yang tersimpan, rahsia yang terdapat kat dalam hati. Ketika mana kita hidup, Allah akan bongkarkan kembali setelah mana kita dibangkitkan. Antaranya penyakit takabur. Baik. Maka dia kata, sebahagian daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi adalah fabi samaswal mutakabbirin. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong ataupun takabur adalah neraka Jahannam. Kenapa? Kerana sifat inilah yang menyebabkan syaitan, iblis dimasukkan mereka, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah mengambil salah satu daripada sifat-sifat Allah, bahkan mereka berlagak sombong dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik. Dan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis kursi, al-kibriya'u ridai, ketinggian itu selendangku, wal 'azamatu izari, dan kebesaran itu kainku. Faman naza'anni wahidan, dan siapa yang mencabut dan merebut daripadaku salah satunya, wahidan minhuma, alqaituhu fi jahannam, aku akan masukkan dia, campurkan dia kat dalam neraka Jahannam, wala ubali, dan aku tak peduli sikit pun. Maknanya Allah kata al-kibriya
dan 'azamah, iaitu meninggi diri, ketinggian dan juga kebesaran itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang ada bagi Allah. Siapa yang ambil sifat ini dan letakkan dalam diri dia, maka dia telah ambil sifat yang ada pada Allah, maka Allah akan campurkan mereka kat dalam api neraka. Hadis riwayat rawahu Muslim wa Abu Dawud. Hadis-hadis yang sahih. Maka baik, yang ketiganya pula, ada orang yang mungkin barangkali dia tak nak kepada kebenaran. Orang ajak dia kepada kebenaran, dia tetap tak kabur. Dia kata, kalau kau nak masuk syurga, kau masuk sajalah seorang-seorang, dan aku tak kisah aku masuk neraka pun tak apa. Istilahnya apa nak kata? Tak kabur ke tak? Tak kabur. Sama juga. Dia kata, engkau nak masuk syurga, engkau dipersilakan. Tapi aku tak kisah aku masuk neraka pun tak apa. Ada tak orang cakap macam ni? Ada orang-orang yang jahil. Maka dia duk ingat neraka itu sebagai tempat yang cukup ringan, sebagaimana kat dunia dia tak ingat pun neraka itu tempat yang besar. Siapa pernah dengar cerita seorang ulama, Allah SAW, Hatim Al-Asam ataupun siapa saya tak ingat, apa dia kata? Aku bila mana aku berjalan, aku akan bawa mancis. Dia akan bawa mancis. Bila mana berlaku apa-apa dosa yang aku buat, apa dia buat? Dia ambil mancis tu, dia nyalakan mancis dan dia bakar, cucukkan kulit dia. Apa tujuan? Dia kata supaya mengingatkan aku satu dosa aku buat, api neraka yang akan kena kat aku. Maknanya nak bagi rasa panas. Dia kata itu hanya satu juzuk daripada api yang ada kat dunia. Bagaimana pula berkali-kali ganda nak dibandingkan dengan panasnya api kat dunia pada akhirat pula. Baik. Sambungan kibriya. Maksud kibriya adalah meninggikan atas yang lain dengan melihat kemuliaan bagi dirinya mengatasi orang-orang yang lain. Okey, maksud kibriya ini merasakan dirinya lebih tinggi daripada orang yang patut dimuliakan. Kita nak orang mulia kita sampai kadang-kadang sampai ke satu tahap, tolong sikitlah. Saya ni bukan calon-calon orang. Okey, saya ada title. So tolong muliakan, respect kepada saya. Ada orang yang macam tu. Okey, saya kalau nak makan, minta maaf lah, saya tak makan kat warung-warung tepi jalan. Okey, paling seorang saya nak kena makan kat hotel. Okey, nak kena ada garpu, contohnya mungkin begitu. Siapa saja yang ada nak tinggikan daripada orang yang lain, maka orang itu masuk dalam bab sifat yang dinamakan sebagai kibriya. Baik, yang kedua, azmah. Okey, maksud azmah ni adalah membesarkan, ataupun kita kata keadaan sesuatu pada dirinya itu mulia, sempurna dan terkaya. Dia rasa dia hebat nak dibandingkan dengan orang yang lain. Sebab tu kita kata janganlah kita duk terasa hebat. Makin kita belajar, maka makin tunduk kita. Makin kita ada ilmu, maka makin kita jadi orang yang tawaduk ataupun hina. Kita nak dibandingkan, bukan maksud hina, bukan nak suruh hinakan diri, tidak, merendahkan diri, menghina diri lain, merendahkan diri lain. Antaranya Imam Athaillah sebut dalam salah satu hikmah dia. Apa kata Imam Athaillah? Ini dalam bab orang yang kena puji. An-nasu yamdahunaka fima yadhunnunahu fika. Manusia puji kamu dengan apa yang mereka sangkakan pada kamu. Cantiknya rumah Cik Kia, kayanya awak, cantiknya awak, hebatnya keluarga awak. Okey, contohnya orang puji kita. Maka fakun anta zaman li nafsik lamma ta'lamuhu minha. Jadilah kamu orang yang mencela diri kamu sendiri pada apa yang telah disebut oleh manusia tadi. Orang puji kita, engkau mulia, engkau hebat, engkau kaya, engkau cantik, dan semua segala-gala kelebihan-kelebihan yang ada kepada kita. Apa kata Imam Athaillah? Fakun anta zaman li nafsik. Jadilah engkau pencela kepada diri. Ya Allah, tidak